Okay. Tadi yang kita bincang tentang persoalan apa ni, ilmu yakin. So yang kita masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang keduanya iaitu tentang ainul yakin pula. Kita pergi ringkas-ringkas dulu, bagi nampak dulu. Yakin ni banyak sampai 3. Ada ulama tulis sampai 5 ada. So kita ambil 3 dulu. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Macam mana pula kata ainul yakin ni? Ainul yakin ni benda yang nyata tapi tersembunyi. Begitu. Benda keyakinan yang nyata tapi tersembunyi. Jadi tak kala seseorang arifin telah melihat sesuatu amaliyah dan ubudiyah diliputi oleh ilmu Allah, kemudian ia menyaksikan bahawa di dalam gerak dan diam itu adalah saksi hidupnya Allah Ta'ala yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala sebagai tujuan hidupnya. Dengan merasakan dan menyedari gerak dan diam, suara dan perkataan itu adalah saksi hidupnya Allah Ta'ala, maka sama hanya ia merasakan dan menyedari kehadiran Allah Ta'ala dekat sekali dengan dirinya. Maknanya macam tadi ilmu yakin ni, dia masuk hutan, kita dah maklum dah. Kamu masuk hutan, kamu kemungkinan kamu boleh bertemu dengan harimau dan sebagainya. Jadi dia terbayang, tak tengok lagi pun. Dia hanya terbayang dengan ilmu dia yakin. Ada kot. Tetapi bila sampai pangkat ainul yakin, masuk je dalam hutan, tak sampai sejam, dia tersampak dengan harimau. Maka ketika itu dia melihat harimau. Betul lah, kawan aku cakap memang ada harimau dalam hutan tu. Maka ketika itu, keyakinan si Mamat tu tadi dipanggil ainul yakin. Pasal dia telah melihat dengan mata kepala dia akan wujudnya akan harimau itu. Jadi demikian juga dengan Tuhan. So bila sampai tu peringkat, bila kita beramal dengan amalan yang soleh, dengan ilmu yang ada, maka ketika itu kita bukan lagi menghadirkan Allah. Kita tak menghadirkan Allah. Kita menghadirkan, contoh kita kena hadirkan Rasul depan kita. Kita kena hadirkan. Kalau tidak, Rasul tak ada. Tetapi kita sudah menyadari bahawasanya Allah sentiasa hadir atas dirinya dan sekalian alam meliputi tiap-tiap suatu. Kita nampak dalam hati kita tu, kita tengok awan nampak Allah. Maknanya nampak tentang penciptaan Allah yang menciptakan alam. Kita tengok apa saja kita nampak Allah ada di situ. Pandang ke mana pun Tuhan ada di situ. Ini pangkat ainul yakin. Maknanya alam ini semuanya itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kudrat dan iradat dia, dengan segala sifat-sifat kamilat bagi dia. Maka yakin, ainul yakin ni, dia ni melepasi daripada tahap yakin yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia baru yakin dengan ilmu. Dia tak pernah tengok lagi pun. Sekarang ni masuk peringkat yang kedua, ainul yakin ni, dia melihat dah. Dia melihat dengan mata hati dia bahwasanya Allah hadir di tiap-tiap sesuatu. Termasuklah diri dia. Kullu, meliputi keseluruhan semuanya. Sekarang situ dia memandang balik. Tengok pokok, dia nampak Allah. Maknanya hati dia tu terpaut dah. Sampai dia macam tu dia melihat, macam melihat harimau tadi. Sebelum tadi, dia melihat harimau. Orang cerita, ustaz dia cerita pasal harimau. Bila dia masuk hutan, dia tengok mata kepala dia harimau tu. Pertama tak tercakap dia, ketakutan dia melihat harimau tu. Tapi melihat. Maknanya dia melihat dengan pandangan mata ainul basirah. Dia bukan lagi melihat dengan ilmu. Tak adalah. Masa tu bila masuk pangkat ainul yakin, dia melihat dengan mata hati dia. So jadi, orang yang mencapai darjat macam ini, dia telah melepasi peringkat ilmu yakin dan keyakinan yang dia hadapi, yang dirasai, yang dialami dia tu bukan macam yang pertama tadi. Yang pertama tadi baru nak kenal, tak ada dah. Pasal dia dah melihat dah, dia dah mulai yakin, dia boleh terima dengan hati dia. Tiap-tiap satu tu dia nampak Allah. Walaupun dia bercakap sekalipun, dia kata Allah, dia nampak Allah. Apa dia nak buat? Dia nampak Allah. Maknanya dia merasai akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tu di tiap-tiap jihad. Jihad utara, jihad selatan, dipandang di mana pun, di situ ada wajah Allah. Dia yakin dah dengan Allah Ta'ala. Maka orang macam ni, memang martabat dia tinggi lah. Pasal dia dapat melihat sesuatu yang orang lain tak dapat, merasainya. Sebab benda perkara macam ni dia panggil man lam yazuk lam yadri. Barang siapa merasai itu dia tahulah. Barang siapa yang minum teh, dia tahulah manisnya teh itu. Begitu. Ini persoalan keyakinan. Jadi, sehingganya setiap kali dia melihat sesuatu kejadian,
tanpa melalui proses sebab akibat lagi. Masa ilmu yakin tu dia ada proses sebab dan akibat. Yang ini tak lagi. Pasal dia melihat langsung. Dia melihat akan kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia melihat terus kewujudan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala.